Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Aida Farhana binti Muhammad Izani. Nombor matrik 10 DIB 19F1036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Nur Hasmizi. Nombor matrik 10 DIB 19F1208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atirah binti Saharudin. Nombor matrik 10 DIB 19F1002. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afiqah binti Suhaimi. Nombor matrik 10 DIB 19F1202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashidah binti Abdullah. Nombor matrik 10 DIB 19F1042. Ialah satu tuntutan yang perlu dilakukan oleh tuntutan kepada setiap Muslim, setiap mukmin yang ada dekat dunia ni. So beribadah ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So firman Allah, dan tidak aku jadikan manusia kecuali mereka memfahamkan diri mereka. Dan firman Allah lagi, wahai manusia, aku yang menjadikan manusia dan orang-orang yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey, perkataan ibadah berasal daripada perkataan Arab, iaitu menghina diri, patuh, taat kepada orang lain. Dan di segi syarak pula, ibadah ialah taat, patuh kepada merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita perlu mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, antara asas-asas ibadah yang pertama ialah ketudukan. Ketudukan ni macam kita menurut, mengikat dan mendekatkan diri dengan segala perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dalam Al-Quran, Allah suruh kita solat, so kita kena solat. So macam sedekah tu adalah sunnah, so kita kena sama ada kita nak lakukan atau tak, itu bergantung kepada diri kita. Tapi kalau seeloknya kita kenalah sedekah untuk mendapatkan lebih rezeki. Lepas tu yang kedua ialah kecintaan. Okey, kecintaan iaitu kepatuhan. Ini hendaklah lahir daripada rasa cinta kepada Allah. So kita kena lahirkan rasa cinta kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah tu adalah yang satu dan cinta manusia tu adalah cinta yang kedua, cinta yang tak kekal. So seterusnya ciri-ciri ibadah ialah hubungan manusia dengan Tuhan adalah secara terus atau tidak membelakan antara sebagaimana ajaran Kristian. Allah sahaja yang menghukum, tempat mengadu dan meminta ampun. Selain itu, beribadat dia tidak kokoh kat tempat-tempat tertentu. Ciri ibadah yang ketiga ialah ruang ibadah di dalam Islam. So macam ruang untuk ibadah untuk Islam seperti rumah boleh, masjid boleh, kat tepi jalan kalau macam dah sesak waktu jam balik raya. So kita boleh solat kat tepi jalan pun boleh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi kemudaratan. Kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Dalam hal ini, kaedah ini sebenarnya menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang boleh mendatangkan bahaya dan mudarat hendaklah dihapuskan. Kaedah ini adalah bersumberkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud Islam itu tidak boleh bahaya dan membahayakan. Hadis riwayat Bukhari dan Definisi kemudaratan. Kemudaratan bermaksud sesuatu perkara yang menyukarkan seseorang untuk mencapai kepentingan asasi dalam kehidupan seharian seperti agama, keturunan, harta dan nyawa. Dalam kaedah ini menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang mempunyai kemudaratan dapat diatasi. Berdasarkan sumber hadis Rasulullah SAW,
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud bahawa Islam tidak boleh bahaya dan tidak membahayakan. Oleh itu, terdapat 5 kaedah yang mengharuskan kita mengatasi masalah kemudaratan. Kemudaratan yang pertama ialah ketika kita dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, kita dibolehkan untuk mengharuskan perkara yang dilarang, iaitu al-darurah tabi al-maqzurah. Al-darurah bermaksud sesuatu perkara yang tidak mungkin dapat dicapai dengan 5 kepentingan asasi bagi seseorang manusia Muslim. Kepentingan asasi tersebut ialah akal, agama, nyawa, keturunan dan harta. Sementara itu, al-maqzurah pula bermaksud sesuatu perkara yang terdapat dalam nas syarak yang telah melarang dan mengharamkannya. Kaedah ini jelas menyatakan bahawa ketika dalam keadaan darurat, kita diharuskan untuk memakan makanan yang asalnya telah diharamkan dan telah dilarangkan kepada kita. Sebagai contoh, kita diharuskan memakan bangkai ataupun khinzir dalam keadaan yang darurat. Walau bagaimanapun, kita tidak diharuskan memakannya sehingga kenyang, hanya sekadar untuk mengalas perut. Maksud yang lebih jelas ialah setiap sesuatu perkara yang dilarang dan diharamkan oleh syarak akan menjadi harus sekiranya kita berada dalam keadaan darurat. Oleh itu, dalam keadaan darurat, kita diharuskan untuk memakan sesuatu perkara yang diharamkan dan ianya dikenali sebagai ruksah, yang bermaksud keringanan atau kelonggaran dalam ilmu usul fiqh. Kemudaratan yang keduanya ialah sesuatu perkara yang diharuskan kerana darurat dan ianya telah dihadkan mengikut kadar darurat sahaja. Ia dikenali sebagai al-darurah tuqadil biqadiha. Islam mengharuskan perkara yang dilarang ketika darurat untuk mengelakkan kemudaratan kepada manusia. Tetapi, ianya tidak perlu bagi seseorang Muslim untuk mengambil peluang terus-menerus berasa selesa dan senang dengan sesuatu perkara yang haram atas alasan darurat. Kaedah ini membawa maksud bahawa keharusan perkara yang dilarang ketika darurat tersebut adalah mengikut kadar keperluannya sahaja. Contohnya, kita diharuskan untuk memakan makanan yang haram ketika berada dalam keadaan kehabisan makanan hanya untuk sekadar mengalas perut sahaja, bukan sehingga kenyang. Hal ini demikian kerana ianya diperlukan hanya untuk sekadar menyelamatkan nyawa dan untuk mengelakkan daripada menjejaskan kesihatan diri seseorang manusia. Yang ketiga ialah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Kaedah ini membawa maksud bahawa sesuatu kemudaratan tidak boleh dihilangkan atau disingkirkan, tidak boleh mendatangkan sesuatu kemudaratan yang lain sama ada kepada diri sendiri atau orang lain. Contohnya dalam bidang perubatan, Zahir dan Yazid menghidapi penyakit yang sama dan ubat yang sama antara mereka. Jika ubat itu kepunyaan Yazid, maka tidak harus diambil ubat itu untuk diberikan kepada Zahir. Selain itu, dalam isu COVID-19, antara punca penularan wabak ini ialah disebabkan ketiadaan penjarakan sosial ketika berhubungan antara satu sama lain. Lebih sukar dikawal jika terdapatnya perhimpunan beramai-ramai di masjid atau di surau bagi mengerjakan solat secara berjemaah. Ini kerana perhimpunan ramai itu sendiri boleh membawa kepada kemudaratan. Oleh yang demikian, mengadakan perhimpunan ramai di masjid untuk tujuan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengangkat musibah COVID-19 ini adalah tidak tepat. Sedangkan kaedah mengatakan mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama. Apatah lagi jika ia menjadi punca penularan wabak tersebut dengan meluas. Yang keempat ialah kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan.
Kaedah ini membawa maksud jika kita tiada pilihan lain, melainkan pastinya terpaksa menghadapi kemudaratan tersebut, maka hukumnya perlulah pilih sesuatu yang lebih ringan kemudaratannya. Contohnya, wanita yang hamil telah meninggal dunia namun anak dalam rahimnya masih hidup dan bergerak-gerak. Maka dalam Islam dibolehkan melakukan pembedahan perut ke atas wanita yang telah meninggal dunia itu untuk menyelamatkan bayinya. Jika dibiarkan, kemudaratan bayi itu untuk meninggal adalah amat besar. Definisi kemudaratan. Kemudaratan bermaksud sesuatu perkara yang menyukarkan seseorang untuk mencapai kepentingan asasi dalam kehidupan seharian seperti agama, keturunan, harta dan nyawa. Dalam kaedah ini menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang mempunyai kemudaratan dapat diatasi. Berdasarkan sumber hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud bahawa Islam tidak boleh bahaya dan tidak membahayakan. Oleh itu, terdapat 5 kaedah yang mengharuskan kita mengatasi masalah kemudaratan. Kemudaratan yang pertama ialah ketika kita dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, kita dibolehkan untuk mengharuskan perkara yang dilarang, iaitu al-darurah tabi al-maqzurah. Al-darurah bermaksud sesuatu perkara yang tidak mungkin dapat dicapai dengan 5 kepentingan asasi bagi seseorang manusia Muslim. Kepentingan asasi tersebut ialah akal, agama, nyawa, keturunan dan harta. Sementara itu, al-maqzurah pula bermaksud sesuatu perkara yang terdapat dalam nas syarak yang telah melarang dan mengharamkannya. Kaedah ini jelas menyatakan bahawa ketika dalam keadaan darurat, kita diharuskan untuk memakan makanan yang asalnya telah diharamkan dan telah dilarangkan kepada kita. Sebagai contoh, kita diharuskan memakan bangkai ataupun khinzir dalam keadaan yang darurat. Walau bagaimanapun, kita tidak diharuskan memakannya sehingga kenyang, hanya sekadar untuk mengalas perut. Maksud yang lebih jelas ialah setiap sesuatu perkara yang dilarang dan diharamkan oleh syarak akan menjadi harus sekiranya kita berada dalam keadaan darurat. Oleh itu, dalam keadaan darurat, kita diharuskan untuk memakan sesuatu perkara yang diharamkan dan ianya dikenali sebagai ruksah, yang bermaksud keringanan atau kelonggaran dalam ilmu usul fiqh. Kemudaratan yang keduanya ialah sesuatu perkara yang diharuskan kerana darurat dan ianya telah dihadkan mengikut kadar darurat sahaja. Ia dikenali sebagai al-darurah tuqadil biqadiha. Islam mengharuskan perkara yang dilarang ketika darurat untuk mengelakkan kemudaratan kepada manusia. Tetapi, ianya tidak perlu bagi seseorang Muslim untuk mengambil peluang terus-menerus berasa selesa dan senang dengan sesuatu perkara yang haram atas alasan darurat. Kaedah ini membawa maksud bahawa keharusan perkara yang dilarang ketika darurat tersebut adalah mengikut kadar keperluannya sahaja. Contohnya, kita diharuskan untuk memakan makanan yang haram ketika berada dalam keadaan kehabisan makanan hanya untuk sekadar mengalas perut sahaja, bukan sehingga kenyang. Hal ini demikian kerana ianya diperlukan hanya untuk sekadar menyelamatkan nyawa dan untuk mengelakkan daripada menjejaskan kesihatan diri seseorang manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kemudaratan. Kemudaratan yang pertama ialah kemudaratan yang berlaku tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama sepertinya. Ini berdasarkan kaedah fiqh. Ia berdasarkan rujuk syariah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, muka surat 195 hingga 196,
yang bermaksud kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang seumpama dengannya. Seterusnya, kemudaratan yang kedua ialah apabila bertembung dua-dua mafsadah iaitu kerosakan, maka dibenarkan mafsadah ataupun kerosakan itu yang lebih ringan kesannya antara dua kerosakan tersebut. Ini berdasarkan kaedah yang masyhur dari rujuk al-asbah wa al-nazair, yang bermaksud sesungguhnya kerosakan yang lebih ringan di antara dua kerosakan itu dilakukan dengan tujuan untuk mengelakkan kerosakan yang lebih besar apabila tidak boleh untuk diharmonikan antara satu sama lain. Begitu juga kaedah dari rujuk al-qawaid al-fiqhiyah 149 hingga 200 bermaksud kemudaratan yang lebih berat boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Kemudaratan yang ketiga ialah jika bertembung antara perkara yang memberikan kemudaratan kepada umum dan kemudahan khusus, maka dibolehkan untuk melakukan perkara yang membawa kepada kemudaratan khusus bagi mengelakkan berlakunya memudaratkan kepada umum. Ini berdasarkan rujuk al-asbah wan nazair muka surat 96 yang bermaksud kemudaratan kecil dilakukan bagi mengelakkan berlakunya kemudaratan kepada umum. Hai, saya akan menerangkan contoh-contoh yang dibenarkan dalam ibadah. Terdapat 7 sebab keringatan yang diberikan oleh syarak dalam ibadah, iaitu yang pertama, musafir. Syarak memberi keringatan seperti qasar dan jamak, solat serta berbuka puasa. Yang kedua, sakit. Syarak memberi keringatan seperti meninggalkan puasa dan tayamum. Yang ketiga, paksaan. Syarak mengharuskan seseorang yang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur. Yang keempat, lupa. Seseorang yang makan dalam keadaan terlupa semasa berpuasa tidak terbatal puasanya. Yang kelima, kejahilan. Tidak batal solat orang yang bercakap semasa solat dalam keadaan jahil. Yang keenam, kepayahan. Tanaman yang terkena najis binatang yang membajaknya dimaafkan. Yang ketujuh, kekurangan. Orang gila dan bayi tidak diberikan tanggungjawab oleh syarak. Saya akan menerangkan aplikasi kaedah. Kaedah kemudaratan dihilangkan atau ditiadakan adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan banyak membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih mudah, selesa, cepat dan melampaui norma kehidupan biasa. Walau bagaimanapun, kemudaratan yang timbul setelah wujudnya kecanggihan dalam bidang tersebut apabila penyalahgunaan timbul. Teknologi dan kejuruteraan sebenarnya dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kualiti kehidupan manusia tanpa mengabaikan pembangunan insan. Justru, perlunya etika, prinsip dan kawaid fikihiyah dalam perkara ini dengan berasaskan kepada etika tauhidi dan prinsip syariah agar tidak disalahgunakan. Dalam waktu yang sama, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setaraf dengannya. Seseorang itu tidak boleh menghasilkan sesuatu yang sama bahayanya walaupun berbeza bentuk. Contohnya, seseorang saintis telah menghasilkan produk yang memabukkan bagi menggantikan arak. Hukumnya juga adalah haram kerana kedua-duanya mempunyai keburukan yang sama walaupun kaedah penghasilannya yang berbeza.
kesimpulannya ialah berdasarkan kaedah fiqh, kesusahan ini juga menjelaskan kepada kita bahawa agama Islam itu membawa konsep kemudahan terhadap umatnya dan memberi keringanan, bukan kesusahan dan kesempitan. So macam kalau Allah dah membolehkan segala urusan kita dalam kita melakukan setiap yang kita lakukan. Allah tak pernah halang macam tak pernah halangkan kita untuk buat kemudaratan. Itu semua datang daripada diri kita sendiri. So macam Allah dah mudahkan semuanya. Contoh macam solat pun Allah dah mudahkan. Daripada contoh macam kita dari JB nak pergi ke Perlis. So kita dah boleh pendekkan solat. So macam solat qasar, solat jamak, semua tu dah mudahkan kita. So apa lagi, tapi ada segelintir orang Islam ni, dia macam anggap benda tu sebagai beban. Sebenarnya tu bukan beban. So kita kena banyakkanlah beribadah kepada Allah. So itu macam kita kena beri sedekah. Nampak jangan susah, kita kena tolong. Tak adalah macam berapa banyak yang kita ada, kita bagi. Macam tu je. Sebab kita ni tak kekal lama kat dunia ni. So banyak-banyakkanlah ibadah. Okay, terima kasih.